Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadiahani binti Muhammad Badruddin dari kumpulan 1 akan membentangkan kajian saya, iaitu Nabi yang diutuskan pada awal tamadun manusia. Dalam kajian ini, saya telah memilih Nabi Adam kerana Nabi Adam merupakan salah seorang Nabi yang diutuskan pada awal tamadun manusia. Umum mengetahui bahawa beriman kepada para rasul dan nabi adalah perkara wajib, kerana ia merupakan salah satu rukun daripada 6 rukun iman. Setiap nabi yang diutuskan mempunyai kisah beliau tersendiri, bermula dari lahir sehinggalah wafat. Objektif saya menjalankan kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti Nabi yang diutuskan pada awal tamadun manusia. Yang kedua adalah menghurai kisah-kisah seorang Nabi dan Rasul dari Al-Quran dan Hadis. Dan yang ketiga adalah menganalisis mukjizat-mukjizat Nabi dari Al-Quran dan kaitan sains mengikut Islam. Salasilah dan kisah Nabi Adam dalam Al-Quran. Salasilah Nabi Adam bermula dari penciptaan beliau yang Allah ciptakan dengan mengarahkan para malaikat untuk turun ke bumi dan mengambil tanah di bumi. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam dengan menggunakan tanah tersebut. Penciptaan Nabi Adam melalui 6 peringkat. Kemudian Allah meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam bermula dari atas kepala, turun ke mata, ke hidung, ke perut, sehinggalah roh memasuki ke seluruh badan Nabi Adam. Selepas selesai penciptaan Nabi Adam tinggal di syurga bersama dengan Hawa. Tetapi mereka diturunkan ke bumi kerana termakan tipu daya iblis. Maka turunlah Nabi Adam dan Hawa ke bumi dan hidup di bumi, sehinggalah sebelum beliau wafat, beliau telah meminta kepada anaknya untuk memakan buah syurga. Lalu, anaknya mencari tetapi tidak dapat dijumpai. Kemudian, Nabi Adam berkata kepada anaknya agar berdoa kepada Allah. Dan doa tersebut diperkenankan oleh Allah. Kemudian, Malaikat Jibril turun ke bumi bersama dengan bidadari syurga dan membawa pelbagai buah-buahan dari syurga. Beberapa tahun kemudian, Nabi Adam jatuh sakit semula. Setelah bertarung hidup dengan menahan kesakitan, akhirnya Nabi Adam wafat dan kemudian dituruti oleh Hawa. Dan kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran pula, Nabi Adam dikatakan manusia pertama kerana sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya sebagaimana disebut di dalam Al-Quran surah Hud ayat 7. Tidak hanya menciptakan langit, bumi dan isinya, Allah menciptakan malaikat yang diperbuat daripada cahaya dan jin atau iblis yang diperbuat daripada api. Setelah menciptakan bumi serta isinya, malaikat dan juga jin iblis, Allah mencipta makhluk lain iaitu Nabi Adam. Setelah penciptaan Nabi Adam selesai, Allah mengarahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Lalu, malaikat menurut perintah Allah, tetapi iblis mengingkari perintah Allah. Iblis terlalu sombong kemudian diusir dari syurga dan dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Selepas itu, Allah menciptakan Hawa sebagai peneban Nabi Adam di syurga. Ketika Nabi Adam dan Hawa tinggal di syurga, Allah telah melarang mereka untuk menghampiri satu pohon iaitu buah khuldi. Lalu, iblis telah menghasut
dan Nabi Adam dan Hawa terpedaya dengan hasutan iblis. Kemudian Allah telah menegur mereka dan mereka sangat menyesal lalu memohon ampun kepada Allah. Allah mengampunkan mereka tetapi diperintahkan untuk turun dari syurga dan tinggal di bumi. Mukjizat Nabi Adam menurut kajian sains. Mukjizat Nabi Adam dapat dilihat. Yang pertama adalah dikurniakan usia yang panjang. Ibnu Abbas dan Abu Hurairah meriwayatkan bahawa usia Nabi Adam yang tertulis di Lauhil Mahfuz adalah berusia 1000 tahun. Manakala dalam kitab Taurat menyatakan bahawa usia Nabi Adam 930 tahun. Perkara ini menunjukkan perbandingan antara usia pada zaman Nabi Adam sangat berbeza jika dibandingkan dengan usia umat pada zaman sekarang. Usia beliau yang sangat panjang menunjukkan salah satu mukjizat istimewa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada khalifah dan nabi pertama yang diturunkan di muka bumi. Yang kedua adalah penciptaan Nabi Adam itu sendiri yang unik. Beliau merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan dengan pelbagai campuran tanah. Tetapi menurut sains dan Al-Quran, penciptaan manusia berlaku melalui beberapa proses dan peringkat, iaitu bermula dari penyatuan air mani iaitu nutfah, membentuk segumpal darah alaqah, membentuk seketul daging mudghah, dan kemudiannya tulang, izam dan lahmun, dan yang terakhir adalah pembentukan yang sempurna dan ditiupkan roh. Proses ini menunjukkan keistimewaan beliau kerana diciptakan langsung oleh Allah. Gejala kaum Nabi Adam di zaman moden. Gejala kaum Nabi Adam yang berlaku pada zaman moden ini ialah pembunuhan. Pada zaman Nabi Adam merupakan kejadian pertama pembunuhan yang berlaku di antara puteranya iaitu Habil dan Qabil. Kejadian ini berlaku berpunca daripada ketidakpuasan hati antara mereka. Perkara ini juga turut berlaku pada zaman moden ini, malah lebih dahsyat daripada zaman Nabi Adam. Sikap atau akhlak Nabi Adam menurut hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal a'lam. Nabi Adam dikenali dengan sifat yang sangat rendah diri. Sifat ini boleh digambarkan dari kisah Allah telah mengajarkan beliau mengenai semua nama-nama benda untuk membuktikan kepada para malaikat bahawa makhluk yang mereka meremehkan ini telah diajar oleh Allah dengan diberi pelbagai ilmu pengetahuan yang lebih banyak berbanding mereka. Kemudian Allah memanggil Nabi Adam untuk mengajarkan kepada para malaikat dan beliau telah mengajarkan semua perkara kepada para malaikat. Ini merupakan contoh dari sifat rendah diri yang dimiliki oleh Nabi Adam. Yang kedua adalah sikap pemaaf. Sikap pemaaf ini adalah salah satu akhlak yang dimiliki oleh Nabi Adam dan juga isterinya Hawa. Pada saat itu, Nabi Adam dan Hawa telah dihasut oleh iblis agar memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah. Kemudian, mereka terpedaya dan dikeluarkan dari syurga. Beliau dan isterinya menyedari bahawa kesilapan yang mereka lakukan. Kemudian, Nabi Adam selalu berdoa serta memohon keampunan kepada Allah agar kesilapan yang mereka lakukan dapat diampunkan. Kesimpulannya, setiap para Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada semua umatnya agar menyembah Allah. Diberikan mukjizat oleh Allah,
menceritakan kisah-kisah pengajaran yang boleh diambil dari kisah Nabi Adam sebagai panduan dalam kehidupan. Ulasan artikel. Tajuk artikel saya adalah hubung kait antara manusia dan Islam. Ringkasan artikel atau buku. Artikel ini ditulis oleh Dr. Harundin atau nama sebenar beliau Nick Abdul Aziz bin Nick Malik, yang merupakan seorang yang sangat dikenali oleh orang ramai. Beliau dilahirkan pada 10 Ogos 1941 dan telah meninggal dunia pada 16 September 2016 pada usia 75 tahun. Terdapat banyak hasil-hasil pemikiran yang telah dihasilkan oleh beliau. Artikel Manusia dan Islam merupakan sebuah hasil penulisan yang ditulis oleh beliau. Artikel ini ditulis bagi menjawab kekeliruan kepada mereka yang mempunyai salah faham berkaitan dengan hubung kait manusia itu dengan agama Islam. Hal ini demikian kerana seseorang manusia yang dilahirkan sebagai seorang Muslim, Allah telah menetapkan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Antara isu yang dibawa oleh beliau ialah berkaitan dengan Islam dan kemiskinan. Beliau berkata, masih wujud golongan yang fakir dan miskin di sesebuah negara yang sedang berkembang maju. Beliau menyatakan dengan jelas bahawa Islam memandang serius berkaitan dengan kemiskinan kerana Islam berpendapat bahawa kemiskinan ini sebagai satu penyakit yang berbahaya kerana akan menjejaskan segala aspek kehidupan termasuklah akidah, akhlak, pemikiran, rumah tangga, diri, masyarakat dan negara. Isu yang menarik menurut pandangan pengkaji. Pelbagai isu yang menarik telah dikemukakan oleh penulis di dalam artikel ini. Antara isu yang menarik bagi pandangan pengkaji adalah berkaitan hak asasi manusia dalam Islam. Penulis menyatakan bukan sahaja hak keseimbangan rohani dan jasmani serta keseimbangan dunia dan akhirat, tetapi penulis telah menyenaraikan pelbagai lagi hak asasi manusia dalam Islam, seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, ilmu pengetahuan dan pelajaran, kehormatan atau maruah dan sebagainya. Sebagai contoh, Allah telah mengurniakan hak untuk hidup bagi setiap manusia. Jadi, kita sebagai manusia haruslah menjaga diri daripada sebarang perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada kita. Selain itu, Allah juga melarang seseorang itu untuk membunuh diri. Dengan ini, dapat dirumuskan bahawa setiap perkara yang berhubung dengan hidup dan membawa keselamatan kepada tubuh kita adalah dikira wajib kerana ia seperti merawat kesihatan dan mencegah penyakit daripada terus menular dan akan memudaratkan tubuh badan. Maklumat baru yang pengkaji peroleh dari artikel Manusia dan Islam ialah mengetahui segala aspek kehidupan mengikut ajaran agama Islam dan berusaha menjalankan amanah Allah sebagai seorang yang beragama Islam. Daripada kajian ini juga, pengkaji dapat menambah ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Contohnya, agama Islam ini bukan hanya merangkumi berkaitan dengan ibadah sahaja, tetapi merangkumi semua aspek kehidupan, termasuklah disuruh untuk berbuat baik kepada setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tidak kiralah makhluk itu sekecil-kecilnya atau sebesar-besar ciptaannya kerana setiap makhluk mempunyai hak untuk hidup dengan aman. Sekian, terima kasih.